UND beza dengan Syekh Utsaimin. Sekarang UND berbeza dengan ulama Asy'ariyah. Maka bolehkah kata mereka sesat dalam isu ni? So dia nak gunakan, sebab tadi bila Syekh Utsaimin salah, saya kata sesat. So kata sekarang ni ustaz tak sama pendirian dengan ulama Asy'ariyah, adakah ustaz bagi nak kata mereka tersesat? Saya kata tak, pendirian saya tidak berbeza dengan mereka sebenarnya. Hanya tambahan perincian sahaja. Pendirian Syekh Syekh Zahid Kautsari pun kalau kita tengok, dia tidak jauh. Dia hanya penambahan perincian sahaja. Okey. Adakah pendirian bahasa isyarat UND diasaskan pada Syekh Zahid Kautsari? Ya, betul. Dan ia juga disokong oleh Dr. Hamzah Bakri, Syekh Dr. Nidhal bin Ibrahim. Ini bukan orang-orang biasa, ni dua-dua ulama Hanafi terkenal zaman kita ni, mazhab Hanafi. Syekh Zahid Kautsari adalah ulama kalam dan juga ulama hadis mazhab Hanafi. Dia ni selevel dengan Syekh Mustafa Sabri kalau nak tahu. Dia orang pun ada exchanges juga antara Syekh Zahid dengan Syekh Mustafa. Dia orang ada berbeza pandangan berkenaan dengan qada dan qadar. Tetapi dalam isu ini dia orang sepakat. So Dr. Hamzah Bakri juga menyokong pendirian bahasa isyarat ini, dan juga Syekh Dr. Nidhal bin Ibrahim. Syekh Dr. Nidhal ni dikira sebagai Hanafi Saghir, ada imam Hanafi kecil dekat Syria. That means dia memang rujukan besar mazhab Hanafi. Jadi ini bukan saya petik dari kepala otak saya sendiri ataupun daripada Syekh Zahid Kautsari seorang sahaja, tetapi ada sokongan daripada ulama-ulama lain. Dan juga dia selari dengan pegangan ilmu hadis Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita lihat para ulama ataupun pakar-pakar hadis Asy'ariyah Maturidiyah belum ada yang bangkit kritik lagi. Kan tak ada masalah kalau diorang bangkit kritik. Tapi saya yakin diorang tak ada masalah dengan teori ini sebenarnya. Kalau diorang nak kritik, awal-awal diorang nak kritik dah. Zaman Syekh Zahid Kautsari, zaman Hasan As-Saqqaf, tapi kita tak dengar. Okey. Betul atau tidak UND minta tesis Ustaz Salman? Ya, betul. Kerana bagi saya minta so fair. Sebab dia tahu hujah saya dah. Kan? Kita dah bentang berapa session dah. Kan? So bila dia nak download dengan saya, of course saya tanya, what is your position? Kan? Kalau you ada tesis, share. Dan dia tak ada masalah apa untuk bagi. Dan saya pelik kenapa Captain Hafiz see this as a problem. I'm not sure. Kemudian dia tanya, betul atau tidak Ustaz ambil manfaat daripada tesis? Betul. Betul. Dan adakah bila saya ambil manfaat, saya mengubah pendirian saya? Tidak. Pendirian stays. Just kesilapan fakta 1 dan 2 tu kita ubah. Tak ada masalah. Ustaz Salman pun mengaku bahawa sanad Az-Zahabi tu kita jumpa, dia tak jumpa. Dan dia ucap terima kasih. Fine lah. He's gentleman enough to say thank you dalam dia punya ulasan baru-baru ni. Adakah tu Ustaz Salman mengaku dia tak jumpa? Adakah saya nak besarkan kata tu? Come on. Itu tidak mengubah asas hujah dia pun. Kan? Walaupun klaim dia salah. Awal dia kata Zahabi tak ada sanad tu. Saya buktikan ada sanad tu. Kan? Adakah kita nak dah salah dah ni? Dia tak tahu hadis ni. Kan? Macam baru-baru ni kan ARG kritik Ustaz Salman kan. Ustaz Salman quote daripada Imam Syafi'i. Imam Zahabi kata quotation tu sanad dia lemah, dhaif, wahin. Do we want to play this game? And saya Ustaz Salman pun tak tahu hadis kan. Asy'ariyah jangan petty macam tu please kan. Petty ke awak-awak ni? Tak, kita tak petty. Kita boleh kalau nak main game tu. Boleh, sangat boleh nak main game tu. Kita boleh korek video-video Ustaz Salman yang silap. Kesilapan-kesilapan dia yang silap. Boleh. Tapi itu tak gentleman. Itu childish. Dan untuk rumuskan Ustaz Salman tak tahu hadis, sebab kita boleh senarakan salah-salah dia. Dan boleh saja buat video 5 kesalahan Ustaz Salman dan akan ada orang yang percaya, tapi itu tidak jujur. Itu tidak jujur. Sebab kesalahan dia itu tidak mengubah dia punya hujah asal dia. The main structure tak berubah. Dia macam you buat bangunan. Ada silap sana, silap sini, tapi doesn't mean your whole building is demolished. No. So betul, saya ada manfaat daripada dia. Isu hadis Atha, Mursal Atha, saya awal ingat itu Atha bin Abi Rabah. Rupanya Atha bin Yasar. Fine, but the main argument still stands. Tapi yang jenis ini yang tak tahu ni, hang dah mengaku tak tahu hadis kan. Bila masing-masing mengaku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak boleh salahkan orang lah kan. That's what they get. Kan bila kita kata, ya,
saya mengaku salah benda ni, dia terus buat rumusan, kan dah mengaku tak tahu hadis. Dia tak tahu beza mengaku kesilapan pada fakta dengan mengaku saya tak tahu hadis. Tu dah mengaku bukan pakar bidang. Dalam soalan itu di luar kemampuan keilmuan saya. Jelas tak? Ke tak clear, sahabat-sahabat? Sorry lah, saya nak kena jelaskan pada diri saya sebab ada pihak saya tak faham. Dan saya tak, of course saya menolak bila orang kata kita tak tahu hadis. Kan? Dan kita kena defend. Dia kata kita tak tahu hadis supaya dia boleh reject kita punya ilmu nas. Soalnya dia nak kata kita ni kalam je kita tahu. Dan akal-akalan saja. Itu tak betul. Itu tak betul.